Terengganu 96.2 Besut dan Setiu, 97.7 Dungun dan Kemaman. Masa Ceria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada rakan setugas DJ Anggun yang bertugas untuk pagi ini. Alhamdulillah kita ditemukan lagi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala 8 Januari 2021 bersamaan dengan 24 Jamadil Awal 1442 Hijrah, dan sudah kita berada di 8 hari di tahun baru 2020, dan kita mengharapkan semoga muslimin dan juga muslimat akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga baik-baik semuanya, dan menerusi dalam rancangan ataupun dalam slot Ad-Dinu Khalis. Seperti biasa, kita bersama-sama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Juga diingatkan kepada rakan-rakan kita, juga boleh ikuti siaran langsung Facebook Terengganu FM, dan juga boleh kongsikan video langsung tersebut, dan insyaAllah kita akan dapat memberi manfaat untuk kita bersama. Jadi Ustaz ya, muslimin dan juga muslimat yang terlepas untuk mengikuti slot kita ini, boleh ikuti semula dalam video langsung Terengganu FM. Jadi pada minggu lepas yang berbahagia Ustaz telah pun membicarakan qada dan qadar secara umum, dan juga sifat 20 dan sebagainya lah. Jadi pada minggu ini insya-Allah Ustaz akan membicarakan tentang qada Allah Subhanahu Wa Taala, ketentuan Allah bersifat dengan iradah. Jadi sebagai permulaannya dipersilakan Ustaz, sebagai mukadimahnya dipersilakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada Ijo dan kepada sidang pendengar slot Ad-Dinul Khalis. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan agama yang sebenar, agama yang suci, dengan akidah yang suci, akidah ahli sunnah wal jamaah, dengan beribadah yang sebenar-benarnya yang berlandaskan pada ilmu, dan beribadah dengan kosak hati yang suci, beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi insya-Allah untuk slot kali ini saya akan membicarakan rukun iman yang ke-6, beriman dengan qada dan qadar. Insya-Allah saya akan bicarakan secara terperinci qada terlebih dahulu. Jadi slot-slot yang terdahulu saya membicarakan berkaitan dengan rukun iman yang ke-6 secara umum. Secara umum membicarakan berkaitan dengan rukun iman yang ke-6, qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah untuk slot kali ini saya akan memulai pembicaraan secara terperinci satu-satulah, bermula dengan pembicaraan qada terlebih dahulu. Kemudian insya-Allah barulah kita akan susuli pula berkaitan dengan qadar. Jadi qada Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan iradah. Kemudian qadar perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan qudrah. Qada dan qadar dua pegangan. Dua pegangan ni kita kena berpegang, tanam elok-elok di pegangan masing-masing. Pegangan yang pertama beriman dengan qada, pegangan yang kedua beriman dengan qadar. Kemudian qada qadar ni
dia ada terpesong asing-asing. Ada yang terpesong, maknanya salah pegangan pada persoalan qada. Dan ada terpesong salah pegangan pada permasalahan qadar. Jadi insya-Allah saya akan susung satu-satu, bermula daripada qada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah dan perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Perkara yang baik, iman dan ta'ah, datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang jahat, kufur dan maksiat, datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis Muslim, Nabi bersabda, wabil qadari kullih, dan engkau beriman dengan ketentuan Allah dan perbuatan Allah sekaliannya. Sekalian yang berlaku, kesemuanya datang daripada ketentuan Allah dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana antara ketentuan dan perbuatan, kita akan memulai bicara ketentuan azali, barulah kita mengiringi perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita bicara di tajuk rukun iman yang keenam. Jadi kalau kita perekahlah ketentuan azali ni, kita kata pelan. Kemudian perbuatan Allah kita panggil pelaksanaan. Jadi antara pelan dengan pelaksanaan, pasti kita akan bicara pelan terlebih dahulu. Kemudian barulah kita bicara sebagaimana pelan sampai masa pelaksanaan tu, kesemuanya datang daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Maka kita akan bicara pelan kemudian pelaksanaan. Ini di pembicaraan rukun iman yang keenam. Adapun terdahulu saya pergi kepada pembicaraan kaedah sifat 20, yang mana dalam susunan sifat 20 dimulai dengan wahdaniyah, keesaan. Selok terdahulu saya tekan berkaitan dengan tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Semua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang berlaku, sekalian yang berlaku perbuatan Allah. Perbuatan Allah ni, Allah mana yang perbuat sekalian perkara. Disusuli dengan sifat yang ketujuh, sifat kudrah. Allah yang bersifat kudrah lah yang melakukan segala-gala perkara. Kemudian jadi bicara hak perbuatan Allah terlebih dahulu. Sebab apa bicara perbuatan Allah terlebih dahulu? Sebab yang zahir depan kita ni yang berlaku depan kita, gerak diam, semua yang berlaku di hadapan mata kita sekarang hak zahir, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka bicara hak nampak dululah. Yang berlaku ni kesemuanya datang daripada perbuatan Allah, keesaan pada perbuatan. Kemudian Allah perbuat gitu je. Allah perbuat sebagaimana ketentuan Allah pada azali. Ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Barulah pergi kepada hak ketentuan azali. Jadi bicara hak nampak dulu, hak zahir ni, yang berlaku ni, kesemuanya perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Barulah pergi kepada apa yang Tuhan perbuat sekarang sebagaimana ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah pada sedia kala. Jadi bicara perbuatan, barulah bicara ketentuan. Itu hak rukun iman ni, bicara kaedah sifat tu, bicara zahir. Adapun kita masuk bicara hak rukun iman yang keenam ni, kita akan bicara hak ketentuan azali dahululah. Kemudian barulah bicara berkaitan dengan perbuatan Allah bila sampai masa. Jadi kita bicara qada, barulah bicara qadar.
Di dalam Al-Quran pun ada ayat yang memulai perbuatan Allah. Contohnya fa'alul lima yurid, ataupun di ayat yang lain innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah Ta'ala melakukan. Tengok tu perbuatan dulu kan. Akan barang yang ia kehendak. Allah melakukan ni bahagian kudrah. Barang yang ia kehendak bahagian iradah. Tu susunan sifat 20. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan bermula Tuhan engkau ya Muhammad melakukan ia akan barang yang ia kehendak dan ia pilih. Jadi Allah bermula Tuhan engkau melakukan tu kudrah akan barang yang ia kehendak dan ia pilih. Itu iradah. Jadi ayat Quran ada menyebut Tuhan melakukan akan barang ia kehendak. Dalam ayat yang lain pula, innama amruhu iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya pekerjaan Allah apabila Allah telah menghendaki. Tu bicara kehendak dulu. Bila telah menghendaki, mana bicara iradah dahulu. Ayyakula lahu kun fayakun. Tu pergi kepada perbuatan Allah kudrah. Tu kalau ikut rukun iman yang ke-6. Mana boleh bicara belakalah dua ni. Jadi cuma kita bicara mengikut susunan hak rukun iman yang ke-6, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, kemudian pergi kepada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Di sini dua pegangan. Satu, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Satu, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Kemudian ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah ni atas jalanan Imam Asy'ari dipanggil qada. Perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah atas jalanan Imam Asy'ari dipanggil qadar. Satu jalanan laginya jalanan Imam Maturidi. Dia sebalik daripada jalanan Imam Asy'ari. Jadi kita ni kena tahulah Imam Asy'ari, Imam Maturidi, yang kita biasa dengarnya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i kita, Imam Hambali, itu ahli sunnah wal jamaah dalam bab fiqh. Imam Asy'ari, Imam Maturidi, ahli sunnah wal jamaah dalam bab tauhid. Imam Ghazali, Imam Syekh Junaid Al-Baghdadi, Imam Abdul Hasan Asy-Syazili, itu ahli sunnah wal jamaah dalam bab tasawuf. Jadi kita jangan Imam Asy'ari dah, Imam Syafi'i, hak mana? Imam Syafi'i itu bahagian fiqh. Imam Asy'ari ni ahli sunnah wal jamaah dalam ilmu tauhid. Jadi dua pegangan tadi kejap dah kitanya. Ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah satu, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah satu, yang insya-Allah kita akan bicara ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah terlebih dahulu. Tapi apa panggilan ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, kemudian perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah ni? Jalanan Imam Asy'ari, ketentuan Allah qada, kemudian perbuatan Allah qadar. Jadi beriman dengan qada dan qadar. Sebab macam tadilah kita akan sebut di rukun iman yang ke-6, pelang terlebih dahululah ketentuan Allah terlebih dahulu, barulah pergi kepada pelaksanaan pekerjaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam Asy'arinya qada dan qadar. Gitu. Tapi kalau jalanan Imam Maturidi bertukar, beriman dengan qadar dan qada. Hanya panggilan sahaja yang berbeza, tetapi akidahnya sama. Ketentuan Allah sama je, Asy'ari dengan Maturidi. Perbuatan Allah sama je, Asy'ari Maturidi. Cuma nama panggilan sahaja. Jadi ketentuan Allahnya apa? Qada. Jalanan Imam Asy'ari. Kemudian perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah, qadar, atau atas jalan Imam Asy'ari. Dan insya-Allah saya akan bawa
ikut jalanan Imam Asy'ari, qada dan qadar. Qada dan qadar. Tapi pada pada perbezaan ulama berkaitan dengan panggilan tadi pun mustahak jugalah kita nak kena tahu. Sebab terkadang kita akan tertanya-tanya sendiri terkadang. Saya buka satu kitab, satu buku qada dan qadar. Saya buka satu buku lain, satu kitab lain, qadar dan qada. Kadang-kadang kalau Balik. kita terbalik lah. Jadi kalau kita tak faham, tak tahu perbezaan antara Imam Asy'ari, Imam Maturidi ni, kita akan muskil sendirilah. Tapi kalau kita tahu dah beriman dengan qada dan qadar. Ni jalan naik Imam Asy'ari. Kita buka buku kitab lain pula beriman dengan qadar dan qada. Itu Imam Maturidi. Okey belaka. Sebab hanya panggilan sahaja yang berbeza, tapi pegangan sama sahaja. Jadi bunyi qada qadar, jalanan Imam Asy'ari. Bunyi qadar dan qada, itu jalanan Imam Maturidi. Jadi insya-Allah saya akan bawa jalanan Imam Asy'ari, qada dan qadar. Jadi kita qadar kita tinggal dahulu, insya-Allah kita akan bicara kemudian. Kita bicara qada terlebih dahulu. Cuma dalam pembicaraan qada ni dia akan terpergi juga kepada qadar juga kadang-kadang. Ada juga Kita akan sambung. Kita tak bicara lagi qadar, kita akan bicara kemudian insya-Allah. Tapi ketika kita bicara ketentuan Allah, terkadang kita akan pergi kepada perbuatan Allah, qadar. Berkait juga. Berkait lah. Qadar berkait. Cuma kita secara khususnya kita nak fokus satu-satu. Untuk memastikan pegangan kita bab qada betul-betul ahli sunnah wal jamaah. Pegangan kita bab qadar betul-betul ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana saya sebut permulaan tadi, qada ada terpesongnya sendiri-sendiri dan qadar ada terpesong sendiri-sendiri. Ada golongan yang terpesong, yang salah pegangan qada tapi qadarnya okey. Ada yang qadanya okey, qadarnya pula salah. Itu kata ada terpesong asing-asing. Ada yang qada pun terpesong, qadar pun terpesong. Jadi dua pegangan dia terpesong daripada akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah yang suci. Yang mana kita letak nama selok kita ni ad-dinul khalis, agama yang suci, dengan bahawa akidah yang suci, akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita nak selamat daripada akidah-akidah yang terpesong, akidah-akidah yang salah. Ini hak tajuk ni selok ad-dinul khalis. Jadi kita pergi kepada qada. Qada ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Qada ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Ketentuan Allah ni pun terkadang kita kena panjang juga sikit tu. Kena panjang macam mana? Apa dia ketentuan? Apa dia ketentuan? Ketentuan ni ketetapan, keputusan. Gitu ada. Kemudian ketentuan lain, mengetahui lain. Ketentuan lain, mengetahuinya lain. Jadi kita bicara iradah, ketentuan kehendak Allah. Ketentuan Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah pada sedia kala. Kemudian apa yang Tuhan kehendak, apa yang Tuhan tentukan pada sedia kala, barulah pergi kepada sebagaimana ilmu Allah, perkara yang Allah mengetahui pada sedia kala. Sebab tu masa saya cerita kaedah sifat 20 tu, iradah kemudian susuli pula ilmu. Kena mati molek antara iradah dengan ilmu. Jadi qada adalah iradah, kehendak Allah, ketentuan Allah, ketetapan Allah yang bersifat dengan iradah. Tuhan kehendak, Tuhan tentukan ni sebagaimana perkara yang Tuhan mengetahui pada sedia kala. Pergi kepada ilmu.
Jadi kena faham boleh antara kehendak, iradah dengan mengetahui ilmu. Kan kita kan kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam tu kan. Jadi sekarang ni kita bicara iradah. Kemudian apa yang Tuhan kehendak sebagaimana apa yang Tuhan mengetahui. Barulah pergi kepada ilmu. Jadi kena faham sini dulu ni. Dia kena batu kata insya-Allah untuk secara khusus, secara terperinci ni saya akan berjalan satu-satu. Saya akan ada tajuk-tajuk lah juga ni. Satu tajuk. Permulaan insya-Allah untuk selok kali ni nak kena faham molek. Apa dia kehendak? Apa dia ketentuan? Kemudian sebagaimana mengetahui Allah. Apa dia mengetahui Allah tu pula? Kena satu-satu. Sebab terkadang kita kata gok di permulaan bicara kehendak ni pun terkadang lari dah. Tak kena dah. Kalau kita kata gok muka pitu tu bintang lain dah. Di muka pitu tu bukan kata hot dalam tu. Dalam tu banyak pula bilik tu, lorong tu. Hot dalam tu. Nak kena jaga pula, jangan pergi salah bilik lain, lorong lain. Jangan. Tapi ni kadang-kadang di muka pintu tu pun salah dah. Apa dia qada? Kehendak Allah yang bersifat dengan iradah. Apa dia kehendak Allah? Ketentuan Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah. Kemudian sebagaimana perkara yang Allah Ta'ala mengetahui dengan ilmu. Gitu. Jadi nak kena mati dia kehendak Allah terlebih dahulu. Dia beginilah. Dia qada kehendak Allah ni saya sebut tadi berulang kali kan azali. Azali kita fahamlah sedia kala. Sedia kala dululah. Sedia kala. Allah mengetahui Allah kehendak sedia kala. Allah menentukan sedia kala. Kemudian sebagaimana Allah mengetahui sedia kala. Sama-sama sedia kala tu. Sifat iradah sedia kala. Qadim dia panggil bahasa Arab, azali. Sifat ilmu sedia kala, qadim ataupun dipanggil azali. Kemudian Allah yang bersifat dengan iradah menghendaki, menentukan. Bila Allah menghendaki, menentukan sedia kala. Allah yang bersifat dengan ilmu yang sedia kala ni, bila Allah mengetahui sedia kala. Dia gitu. Jadi sifat iradah pun sedia kala, sifat ilmu pun sedia kala. Kemudian Allah yang bersifat dengan iradah menghendaki sedia kala. Allah yang bersifat dengan ilmu mengetahui pun sedia kala. Dia berbeza dengan nanti kita akan bicara qadar. Qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Kudrah sifat Allah ni sedia kala, qadim, azali. Bilakah Allah mengqadarkan? Bilakah Allah melakukan? Bilakah Allah menjadikan? Sekarang. Dipanggil baharu. Sekarang sifat kudrah Allah qadim, sedia kala. Allah yang bersifat kudrah melakukan, itu qadar. Menjadikan, itu qadar. Bila Allah melakukan? Bila Allah menjadikan? Sekarang ni. Kita sekarang ni. Gerak diam kita sekarang ni. Ini Allah yang lakukan, Allah yang jadikan. Dan bila Allah lakukan? Sekarang lah, bukan sedia kala lah. Tapi waktu apa yang Tuhan lakukan ni sekarang ni sekarang. Hak lepas dah. Hak akan datang. Maknanya baharu, bukan sedia kala. Tetapi sifat kudrah Allah sedia kala. Berbeza dengan sifat iradah Allah sedia kala. Allah yang bersifat iradah menghendaki, menentukan. Bila Allah menghendaki menentukan? Sedia kala. Allah yang bersifat dengan ilmu. Sifat ilmu Allah qadim, sedia kala. Bila Allah mengetahui? Mengetahui pun sedia kala. Ni untuk sidang pendengar yang biasa-biasa mengaji kaedah sifat 20 lah. Kalau kata qada, ini qada kehendak Allah, ketentuan Allah, hak sedia kalanya dia akan pergi kepada ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah. Sebagaimana ilmu mengetahui sedia kala, ta'alluq tanjizi qadim bagi ilmu. Sampai masa qadar,
Allah yang bersifat qudrah melakukan, menjadikan. Kena kepada ta'alluq tanjizi hadis bagi qudrah. Ini untuk tambahan kepada sidang pendengar yang biasa mengaji kaedah sifat 20. Hak kita tak apalah. Yang penting kitanya Allah mendaki sedia kala. Allah mengetahui sedia kala. Sampai masa sekarang Allah melakukan tu sekarang dah lah, bukan sedia kala. Tu saja. Tak pandai nak cerita, kita faham, kita pegang, clear lah. Nak cerita panjang-panjang mungkin tak pandai. Tapi seeloknya biar pandai ceritalah. Seeloknya biar pandai cerita, kita boleh cerita rukun iman yang ke-6 ni kepada anak cucu kita. Nak harap siapa lagi tanggungjawab kita kan? Sebab itulah sebagaimana Ijo sebut tadi, boleh mengulangi hak dalam rakaman dalam FB Terengganu FM. Bukan boleh mengulangi saja dan boleh ambil sipang. Boleh ambil sipang, jadikan sebagai panduan kepada kita. Kita mengulangi dengar, sebab peringkat kita boleh hura kepada anak cucu kita. Biar kita tahu lebih detail lah. Faham Untuk betul-betul. faham betul-betul, kita faham. Tapi kita nak sebut tu macam tadi, ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah dan ilmu. Ta'alluq tanjizi hadis bagi qudrah. Tu dia kena ada catatan sendirilah. Ada catatan. Tapi kita memanglah berpegang sifat iradah Allah qadim, sedia kala tak ada sifat baru. Sifat ilmu Allah pun qadim, sedia kala. Allah yang bersifat iradah menghendaki, menentukan. Bila Allah menentukan, sedia kala yang kita duduk sebut ulang-ulang di mulut kita, kita panggil apa? Kita panggil ketentuan azali. Kan kita? Kan kita biasa duduk mulut kita kan? Tu ketentuan azali tu. Apa makna ketentuan azali? Yang dulu-dulu Dan mana ketentuan azali dengan bahawa Allah menentukan sedia kala. Qadim. Bukan kata Allah menentukan ni kemudian dah. Ada. Allah menentukan sedia kala. Sebab Sedia kala. apa yang telah tentukan, ketentuan azali tadi tu, dia sebagaimana apa yang Allah Ta'ala mengetahui. Allah mengetahui sedia kala. Kalau Allah mengetahuinya baharu, tu mustahil sangatlah. Sebab kalau Allah mengetahui baharu, sebelum mengetahui Allah jahil. Tu mustahil. Kan kita kan, mengetahui kita tu ada hak lama sikit. Ada hak baru je tahu. Ada hak hari ni baru tahu. Tu kita. Maknanya sebelum kita tahu, dia panggil kita ni jahil. Jadi Allah ni mengetahui sedia kala. Bukan kata Allah mengetahui baharu. Itu mustahil sama sekali. Sebab kalau ada perkara yang Allah mengetahuinya baharu, berarti sebelum mengetahui jatuh jahil. Mustahil Allah Ta'ala jahil. Jadi kita pasti berpegang Allah mengetahui sedia kala. Allah yang mengetahui sedia kala ni lah yang menentukan sedia kala. Jadi kalau ada perkara yang dikehendaki oleh Allah, perkara ditentukan oleh Allah tu jatuhnya baharu, maka bawa kepada mengetahui Allah pun jatuhnya baharu. Mustahil sama sekali. Cuma gini je. Kita buat banding kita. Kita ni, satu, kita menghendaki. Kita menentukan. Mana apa? Kita menetapkan. Satunya, kita mengetahui. Cuma kita ni mengetahui dengan menentukan, menetapkan, buat keputusan tu lah. Kita akan mengetahui dahulu. Selagi kita tidak mengetahui, kalau mengetahui pun jelas tak jelas, kita pun tidak boleh buat ketentuan, ketetapan, keputusan. Kita pun tak berani, risiko. Jadi kita nak menentu, nak menetap, nak memutuskan, kena tahu molek. Kita memanglah susung gitu. Mengetahui dahulu, menentu, menetap, memutuskan, kemudian. Itu kita. Adapun mengetahui Allah sedia kala. Menentu Allah sedia kala. Tak ada bersusung lah. Tak ada bersusung. Pandang ni. Sebab dia sedia kala belaka. Menentu sedia kala.
yang kita panggil ketentuan azali, di mulut kita tu. Mana Allah menentu sedia kala. Allah mengetahui sedia kala. Jadi ada susung dok antara menentu dan mengerti. Tidak dapat dia sama-sama sedia kala. Cuma kalau kita nak susung ayat, Allah menentukan sebagaimana Allah mengetahui. Jadi kalau dengar disusunang situ macam mengetahui dahulu. Menentu tu menyusuli daripada mengetahui. Tidak. Cuma kita nak susun faham. Menentu akan perkara yang diketahui oleh Allah. Jadi kalau dengar situ macam menyusuli mengetahui selepas dia menyusuli menentu selepas daripada mengetahui. Itu nak faham masalah je. Tapi mengetahui Allah sedia kala, menentu Allah pun sedia kala. Sama-sama tanjizi koding belaka. Jadi di sini saya nak memulai dengan kena faham beza antara menentu bahagian iradah dan mengetahui bahagian ilmu. Sekarang kita bicara menentu bahagian iradah. Qada ni bahagian iradah. Sebagaimana ayat saya baca terdahulunya. Fa'alul lima yurid. Innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah Ta'ala melakukan akan barang yang ia kehendak. Bukan barang yang ia tahu. Barang yang ia kehendak. Tapi barang yang ia kehendak, barang yang Allah kehendak, sebagaimana barang yang Allah mengetahui. Tapi ayat tu sebut Allah Ta'ala melakukan, itu qadar qudrah, akan barang yang ia kehendak. Itu qada iradah. Bukan barang yang ia tahu. Tapi barang yang ia kehendak, sebagaimana barang yang ia tahu pada sedia kala. Tapi nak cerita situ, qada adalah iradah. Bukan ilmu, iradah. Sebagaimana ayat yang saya baca tadi, innama amruhu iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Innama amruhu iza arada syai'an. Sesungguhnya pekerjaan Allah apabila telah menghendaki oleh Allah Ta'ala akan sesuatu. Bila telah menghendaki dengan fa'il madi, isyarat kepada tanjizi qadim, Allah telah menghendaki pada sedia kala. Jadi Allah sebutnya innama amru iza arada. Apabila menghendaki itu pergi pada iradah, bukan pergi pada ilmu. Jadi apabila Allah menghendaki akan satu pekerjaan, maka Allah pun melakukan. Pergi pada qadar bahagian qudrah. Tapi qadanya iradah. Allah menghendaki, Allah menentukan, Allah menetapkan, Allah memutuskan akan sekian perkara yang berlaku sebagaimana perkara yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat dengan ilmu. Jadi di sini kenapa saya selak ni pun di penghujung dah. Kenapa saya duduk ulang-ulang kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan. Sebab terkadang hak kata di muka jalan salah dah tu. Allah mengqadakkan. Apa makna Allah mengqadakkan? Allah menentukan. Apa makna Allah menentukan? Allah menentu ni bukan makna Allah menetapkan. Bukan makna Allah memutuskan pada azal. Allah mengetahui jua. Lagi lalu dah. Itu kata hak salah muka pitu tu. Sebab tu saya jadi agak sedikit tu. Seperengkat. Sebab terkadang bila sebut kata qada, diterjemah dengan ketentuan. Ketentuan. Kehendak. Tetapi apa dia kehendak ketentuan ni? Allah mengetahui. Bukan Allah netak. Bukan Allah mutu. Kata lari lalu dah. Mengetahui itu ilmu. Yang kita bicara qada ni iradah. Kehendak Allah. Ketentuan Allah. Dengan mana Allah netak dah segala-gala perkara pada azal. Allah mutuh dah segala-gala perkara pada azal. Dah kalau gitu, apa yang berlaku ni terikat . Dah kalau Allah netak dah, Allah netu dah, terikat lah. Ada ni.
Jadi seolah-olahnya kita dipaksa. Memang hakikinya kita dipaksa. Sekarang ni kita bicara kehendak. Yang berlaku di kita ni perbuatan Allah qadar. Ni yang berlaku di kita ni perbuatan Allah qadar. Allah buat sekarang ni, Allah buat sebagaimana yang Allah letak pada azal. Sebagaimana yang Allah mutuh pada azal. Allah buat sekarang. Kita terikat, hakiki terikat pun tak ada sebab semuanya perbuatan Allah. Jadi dia tak faham di ketentuan tu, ketetapan keputusan, dia nak lari situ. Sebab apa? Sebab kita ni diberi pilihan sebebas-bebasnya. Tu jauh lagi tu. Tu jauh lagi. Apabila Allah menentukan dengan bahawa Allah menetapkan, Allah memutuskan, memanglah kita terikat, dipaksa di bawah qada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang berlaku ni pula ni qadar, kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lari daripada kita bicara selok terdahulu. Keesaan Allah pada perbuatan. Allah khaliqu kulli syai'. Allah yang menjadikan sekalian perkara. Ni gerak diam kita ni perbuatan Allah. Semua yang berlaku ni perbuatan Allah. Allah perbuat sebagaimana qada Allah pada azal, ketetapan Allah pada azal, keputusan Allah pada azal. Maknanya kita terikat di bawah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tu hakiki dia. Lepas tu macam mana pula kita ni? Tak ada mana kita ni tidak bebas memilih ke? Kita bebas memilih ke? Terikat dengan ketentuan Allah. Ni kena satu-satu. Pertanyaan tu kena jawab molek. Kita bebas memilih ataupun telah ditetapkan, diputuskan oleh Allah. Kita hanya jawab seumpama ni sahaja. InsyaAllah kita akan sambung balik untuk selok ni. Takut kita jadi tergantung, tak boleh juga. Iyalah. Adakah kita bebas memilih ataupun ditetapkan oleh qada Allah? Macam mana kita sekarang? Kita memilih gerak diam ni. Kita memilih ni bebas ke ataupun macam ditarik-tarik, ditolok-tolok, dipukau. Bebas kan ni je kan. Nak bergerak, nak begitu, nak begini kan, kita bebas memilih kan. Tak ada rasa macam ditolok ke, ditarik ke, di remote control ke, dipukau ke, tidak ada. Jadi jawapannya kita bebas memilih pada zahir. Tapi hakiki sebenar-benarnya sekaliannya terikat dengan qada dan qadar. Setakat tu je. Kalau tanya sama ada kita bebas memilih ataupun terikat dengan ketentuan qada Allah Subhanahu wa taala, jawapannya simple saja. Kita bebas memilih pada zahir sebagaimana sekarang, tapi apa yang kita pilih, apa yang kita lakukan ialah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikinya segala-gala balik pada rukun iman yang keenam. Hakiki sebenar-benarnya balik pada rukun iman yang keenam. Sekian yang berlaku adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, termasuk pilihan kita yang bebas pada zahir tadi, termasuk perbuatan kita yang bebas pada zahir tadi. Itulah dia qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, pegangan kita. Kita pun rasa bebas. Kita pun tak ingat akan qada dan qadar. Itu hati orang awam, tak ada salah. Dan percakapan kita pun, saya yang memilih sendiri. Saya yang melakukan sendiri dengan sukarela saya. Tidak dipaksa-paksa oleh sesiapa. Itu hanya percakapan asbab zahir, tak salah. Tapi di pegangan kita tetap dah sekalian yang berlaku qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk selok ni kita nak mati di qada adalah kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah yang selaras dengan ilmu Allah yang mengetahui segala-gala perkara pada azal. Apabila makna ketetapan, keputusan, memanglah terikat dengan qada sampai masa qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah, wajib kita berpegang di akidah. Kita ada dinamakan pilihan dan kita ada dinamakan usaha. Wajib berpegang, kita ada ikhtiar, pilihan, dan kita wajib berpegang, kita ada usaha perbuatan. Tapi
ikhtiar usaha kita tetap duduk di bawah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar dan usaha kita pun tetap duduk di bawah keesaan Allah pada perbuatan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala beri pemahaman kepada kita dengan pemahaman akidah yang suci, akidah ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan kita duduk di atas garis akidah yang sebenar. Amin. Ya. Wallahu a'lam. Itulah jadi antara perkongsian untuk pada minggu ini membicarakan tentang qada Allah, iaitu kehendak ketentuan Allah bersifat dengan iradah. Mungkin ada yang rakan-rakan kita ataupun muslimin dan juga muslimat yang kurang faham, boleh tengok semula lah Dan boleh simpan. Boleh simpan. Jadi itulah Sebab dia. untuk kita nak mengikuti slot akan datang, kita kena kemah di slot yang terdahulu. Betul, dia betul. gitu. Jadi itulah antara perkongsian pada minggu ini. Jadi insyaAllah pada minggu hadapan kita akan bersama lagi Ustaz ya. Jadi sebelum kita berpisah di udara untuk dalam pengajian kita untuk pagi ini, saya minta Ustaz untuk bacaan doa, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada minggu hadapan kita bersua lagi dan kita teruskan untuk bersama pagi ini untuk DJ bertugas untuk dalam Anggun Inspirasimu.